Bagi pihak polis, peranan kami di dalam perintah larangan ini tadi ialah untuk mengawal pergerakan orang ramai daripada satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu daerah ke satu daerah. Begitu tu ya. Interstate ya. Sebab exercise ini amat perlu kerana kita yakin bahawa ia akan dapat menyekat menularnya virus ni tadi ya, pergerakan daripada satu negeri ke satu negeri. So apa yang perlu dibuat oleh orang ramai apabila timbul keperluan untuk mereka, misalnya yang ditinggal di Kuala Lumpur ni untuk nak balik ke Perlis ke, atau nak balik ke Sabah ke misalnya ke, ataupun Sarawak ke misalnya, dia boleh memberitahu pada kita ya, memaklumkan kepada ketua polis balai terdekat mengenai hasratnya itu, dan kita akan berikan mereka satu dokumen yang menjelaskan bahawa pembawa dokumen ini telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa ia perlu membuat perjalanan ini atas sebab-sebab sedemikian. Ya. So kita sedang menyediakan borang-borangnya untuk di semua balai, di 156 ibu pejabat polis daerah, dan seterusnya ada beratus-ratus lagi balai-balai polis di daerah-daerah tersebut ya. So kecuali kalau mereka hendak membuat pergerakan balik ke Sarawak misalnya ya, mungkin ada sekatan di situ di mana mereka perlu dikuarantin ya, 14 hari. Itu terpulang kepada kerajaan negeri masing-masing ya. Tetapi bagi pihak polis untuk keluar, untuk membuat pergerakan ya dari satu tempat, negeri ke satu negeri ya, mereka perlu memberitahu supaya memudahkan perjalanan mereka. Apakah yang dokumen yang perlu disediakan oleh masyarakat untuk pergi membuat itu laporan untuk balik kampung atau balik Sabah, Sarawak? Sebaik-baiknya sekiranya ada suatu dokumen yang boleh mengesahkan bahawa memang betul ada saudara dia sedang sakit ke, ya, ahli keluarganya sedang sakit ke, ataupun perlu untuk menjemput anaknya yang bawah usia untuk nak dibawa balik lepas cuti sekolah ke. So cukup memadai ya. Saya menyeru kepada orang ramai supaya ikhlas ya. Ikhlas, jangan mengambil kesempatan ya, dalam mengambil kesempatan untuk sengaja untuk mereka keluar. Risikonya amat tinggi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan tadi. Sesiapa yang kita tidak tahu apa yang berada di luar daripada kediaman kita. Mungkin tempat tersebut telah dicemari ya, oleh seorang pesakit yang belum dikesan misalnya ya, yang belum dikesan. So kita expose dedah diri kita kepada risiko yang sepatutnya tidak berlaku ya. Tetapi kita sengaja untuk semata-mata untuk nak memuaskan hati kita, ambil kesempatan jabat tutup apa semua untuk kita nak pergi beriadah bersiar-siar ya. Bukan itu tujuannya, untuk semua stay indoor, seboleh-bolehnya tinggal di rumah atau premis kediaman masing-masing. Itu memang efektif, memang berkesan ya untuk nak menyekat menularnya virus ini. Dah terbukti. So saya seru kepada orang ramai ya, pihak polis akan sentiasa memberi kerjasama memudahkan dalam kes-kes yang genuine jadi ya. Kes-kes di mana mereka perlu amat sangat ya untuk nak membuat perjalanan tersebut. Tapi jangan ada ya yang bersifat selfish ya, sombong ya, mementingkan diri sendiri saja. Ya, untuk melanggar, mencari pelbagai alasan untuk dia dapat keluar nak pergi makan angin di Perlis, di Langkawi ke, di Desaru ke, di Sabah ke, Sarawak ke, untuk elakkan ya. Itu spirit perintah larangan ini tadi ya. Ya. Sekarang kamu keluar itu antara sikit ni. Ya. Pasal tengah malam. Ya, mulai tengah malam ni. How is it going to be enforced, Tan Sri? So what they need to do is that they go to the balai and inform them, yeah, inform the police station. Meaning there will be police at the state borders lah. At the moment, no, but that's why I appeal to all, yeah, please don't exploit, yeah, don't be selfish, please. Kalau tak ada surat, Ayo. tak boleh pergi jalan ke? Kalau tak ada surat itu, maksudnya orang ramai tidak boleh pergi jalan raya untuk balik kampung, semua tak boleh. Atau polis akan membuat sekatan dekat semua highway. Belum sampai ke situ lagi. I'm still appealing. Saya masih lagi merayu kepada semua. Those who would be like using public transportation such as bus, ETS and all these things, and they have to move from
such as Padang Besar to KL, do they need to have the orang immediately if they're traveling to? That should be this one because this one is total, total. Saya tidak boleh bagi exception sebab kalau kita bagi exception nanti berlaku banyak kelonggaran. What about those that are working in KL but staying in like Seremban or Perak and all that? Okey, yang pejabat-pejabat kerajaan banyak yang tutup. Only the essential services. Begitu juga dengan swasta ya. So saya ingat tak ramai yang terlibat ya. Saya jangkakan tidak ramai. Tetapi buat masa ini kita tidak mengenakan satu sekatan ataupun total total clamp down atau kita gunakan perkataan clamp down maknanya dia orang tak boleh pergi, tak boleh apa. Sebab di situ dah dikatakan essential services macam katakanlah ya syarikat yang Indah Water misalnya bukan pembentungan Indah Water ni apa? Sewerage ni kan perlu kan? Perlu, kalau tidak nanti satu taman bau busuk ni kalau diorang tak bekerja. So maknanya dia orang boleh bergerak untuk apa, dan terpulang kepada kementerian masing-masing ya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk nak memantau bahagian-bahagian yang di mana di bawah kuasa kementerian tersebut. Jabatan Kerja Raya misalnya di bawah kementerian tersebut, mereka sendiri akan memantau ya. Tan Sri, kalau macam hukuman penjara 2 tahun dengan denda itu ditakluk kepada individu, syarikat dan juga premis sekali ke? Saya cuba dah baca dah section kesalahan di bawah akta ni. Jelas di mana-mana yang melakukan kesalahan ya. Kali pertama mereka liable untuk dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara ataupun denda. Kali kedua dia naik 5 tahun penjara atau denda, atau kedua-dua sekali. Yang nombor 3 dia kena denda secara harian. Sekiranya mereka terus engkar lah. Selama pun interstate dekat kan? Ya. Setajam KL tadi. Kita tengok pada keadaan. Klang Valley Kita kata pergi. Klang Valley kan. That's why interstate tu kita kena define lagi. Mana Klang Valley tu reasonable.